Bagi mereka sebagai contoh penerima untuk SARA 2025 atas kategori E Kasih Miskin ataupun Miskin Tegar untuk tahun 2026 tak semestinya anda akan menerima atas kategori yang sama. Begitu juga dengan mereka yang kalau katakanlah semakan menunjukkan pada tahun 2025 disahkan status mereka sebagai miskin ataupun miskin tegar, perkara itu mungkin berubah sekarang ini yang akan menyebabkan bantuan yang bakal anda terima pada tahun 2026 akan mengecil. Jadi anda diingatkan untuk menyemak status terkini anda dalam e-Kasih. Sama ada masih dikategorikan ataupun disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar ataupun sekarang ini sudah dikeluarkan daripada kategori itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, daripada informasi terkini yang dikeluarkan, kerajaan mengatakan bahawa sekarang ini peratus mereka yang dikategorikan sebagai miskin tegar telah pun mengecil. Okey, ada baiknya, ada buruknya. Jadi sekarang ini bermakna mereka yang dikategorikan sebagai miskin tegar telah pun berkurang, sekaligus seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, ada kemungkinan anda yang dikategorikan disahkan sebagai miskin tegar ataupun miskin pada tahun 2025 sekarang ini mungkin dah dikeluarkan daripada senarai. Ada bagusnya, ada buruknya. Yang buruknya, bantuan yang bakal disalurkan bakal mengecil kerana lebih ramai sekarang ini dikategorikan sebagai bukan miskin ataupun bukan miskin tegar. Tapi realitinya, adakah itu benar ataupun itu hanyalah data daripada teori saja, bukannya data sebenar yang menggambarkan situasi sebenar seseorang itu. Okay, perkara pertama yang boleh anda lakukan sekarang ini, anda boleh semak terlebih dahulu nama anda untuk status terkini di ekasih2.icu.gov.my. Amin ulangi, ekasih2.icu.gov.my. Hanya perlu masukkan sahaja nombor MyCard ataupun nombor kad pengenalan anda, kemudian salin captcha seperti yang tertera di bahagian atas itu. Sebiji harus sama. Kalau huruf besar harus salin huruf besar, kalau huruf kecil harus salin huruf kecil, kalau nombor harus salin nombor. Jadi selepas itu anda akan dihidangkan, dipaparkan dengan satu paparan yang menunjukkan status terkini anda sekarang ini, sama ada disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar ataupun tidak. Yang anda lihat sekarang ini, sebelum ini status orang ini adalah disahkan sebagai miskin. Tapi sekarang ini kalau anda lihat di situ di bahagian status daftar, disahkan tidak termasuk dalam kategori miskin. Ini adalah semakan terkini, bermakna orang ini sebelum ini dikategorikan sebagai miskin tapi sekarang ini telah pun dikeluarkan daripada senarai miskin. Tapi realitinya semakan Amin menunjukkan orang ini masih lagi kekal tidak bekerja, masih lagi kekal segala-galanya, bermakna yang membantunya juga kekal, orang yang membantunya juga kekal. Admin pun tak pasti daripada mana ataupun bagaimana caranya menentukan seseorang itu adalah miskin ataupun miskin tegar ataupun dah tak lagi dikategorikan sebagai miskin ataupun miskin tegar. Walhal kalau diikutkan sebelum ini, sepatutnya harus mengikut daripada purata garis kemiskinan pendapatan seseorang itu. Kalau berada daripada amount yang telah pun ditetapkan, seseorang itu akan dikategorikan sebagai miskin ataupun miskin tegar. Tapi harus diingatkan, orang yang Amin sebutkan ini, informasi yang Amin terima adalah masih kekal tidak ada pendapatan bulanan untuknya kerana sudah tidak mampu untuk bekerja. Jadi adakah fakta ataupun data lain yang diambil kira oleh pihak-pihak tertentu untuk menentukan sekarang ini kategori bagi miskin ataupun miskin tegar ini? Mungkin ada kriteria-kriteria baru yang telah pun ditetapkan yang mana mungkin sekarang ini kita belum lagi diberitahu berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi diharapkan agar ada ketelusan dalam perkara ini supaya lebih ramai pihak yang faham kenapa sebagai contoh mereka sebelum ini dikategorikan sebagai miskin ataupun miskin tegar tapi sekarang ini telah pun dikeluarkan daripada kategori miskin ataupun miskin tegar.
Jadi dengan informasi terbaru ini berkemungkinan besar mereka yang bakal menerima SARA sebagai contoh atas kategori miskin ataupun miskin tegar akan berkurang pada tahun 2026. Kalau mengikut daripada apa yang sedang terjadi ini, itu adalah realitinya dan harus diingatkan bantuan lain sebagai contoh program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah. Program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini menggunakan data daripada e-Kasih ini untuk menentukan sama ada seseorang itu layak ataupun tidak layak untuk menerima bantuan program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini. Jadi adakah dengan kemaskinan terbaru dalam data e-Kasih ini akan menyebabkan lebih ramai orang yang tercicir daripada menerima bantuan sebagai contoh program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini? Walau bagaimanapun harus diingatkan kerajaan Sabah juga ada memberitahu bahawa ada rayuan bakal dibuka, bermakna mereka yang tidak dikategorikan sebagai miskin ataupun miskin tegar tapi sebenarnya berada dalam kategori ini boleh menghantar rayuan. Tapi harus diingatkan sekali lagi, adakah mereka yang tercicir ini faham apakah proses yang perlu dilalui, faham bagaimanakah cara untuk menghantar rayuan ini, kerana kebanyakan daripada mereka ini mungkin yang sudah tidak mampu untuk berjalan sebagai contoh, mungkin tidak ada kudrat lagi, jadi mungkin penyampaian informasi kepada mereka ini agak terbatas. Mungkin mereka tak tahu pun bagaimana cara untuk menghantar rayuan dan sebagainya. Jadi perkara ini harus dilihat, harus diteliti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama sekali mereka yang menguruskan data dalam e-Kasih ini. Jadi sekali lagi anda dinasihatkan untuk menyemak informasi nama anda dalam data e-Kasih di ekasih2.icu.gov.my untuk melihat sama ada kalau sebelum ini nama anda berada dalam senarai e-Kasih miskin ataupun miskin tegar, sekarang ini masih lagi kekal ataupun telah dikeluarkan daripada data tersebut. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.